wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna Asy-Syaikh Daud ibn Abdullah al-Fatani wa hujjatul Islam al-Imamul Ghazali at-Tusi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, sedang mereka tidak menyadarinya. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang ke-9 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Atau kama qala, rawahu Imamul Bukhari, mafhum hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman memiliki lebih dari 60 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bahagian dari iman. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, la takun ratban fatuksara wa la yabisan fatukassara. Yang artinya, la takun ratban, jangan kamu lemah, fatuksara, nanti kamu ditekan, wala yabisan, dan jangan kamu keras, fatukassara, nanti kamu dipatahkan. Pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadраtillah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini, untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Minhajul Abidin, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengelokkan hati kita menjadi bersih, sehinggalah
Dengan bersih itu menghasilkan cahaya. Dan cahaya itu dapat menyuluh kepada alam akhirat yang akhirnya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga dapat dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengurusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama', tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab Minhajul Abidin, kitab Jawi lama pada muka surat 13. Baris daripada bawah. Daripada atas. Muka surat 13, 15 baris daripada atas. Kalau kita Rumi, muka surat 26. 5 baris daripada bawah. Saya bacakan matan Arabnya dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, fabil ilmi ya'rifuhu wa yu'azzimuhu wa yahabuhu fasaral ilmu yuthmiru ta'ati kallaha wa yahjuzu anil ma'siyati kulliha bitaufiqillah wa laysa wara'a hadzaini maqsidun lil abdi fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala fa'alaika bil ilmi arsyadakallahu ya salika tariqil akhirah awala kulli syai'in wallahu waliyut taufiqi bifadlihi wa rahmatih wa la'allaka an taqula qad waradal khabaru an sahibi syar'i salawatullahi wa salamuhu alaihi annahu qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslim famal ilmu alladhi talabuhu fardun lazimun wa mal haddu alladhi la budda lil abdi min tahsilihi fi amril ibadah. Yang artinya, maka jadilah ilmu itu membuahkan taat. Fal ilmu bi'rifuhu. Fal ilmu ya'rifuhu wa yu'azzimuhu wa yahabuhu fasara. Maka jadilah ilmu itu membuahkan taat sekaliannya. Makna kata, dengan sebab mengajilah, dengan sebab ada ilmulah, maka seseorang itu hasil dia, membuah. Membuah ni makna hasil. Maka menghasilkan taat. Sebab bagi terhasilnya ketaatan sekaliannya. Manakan mungkin seseorang itu mampu taat kalau tidak dengan ilmu. Sebab itu ada orang dia tiba-tiba dia berhijrah, berubah pada dulu jahat ke ataupun dulu lagha, maksiat dan sebagainya, akhirnya dia berubah jadi baik, jadi orang yang soleh, kan? Itu baru satu bentuk teguran. Nanti kita akan sampai kat bab dia yang dia akan ajar tentang masalah khatir. Khatir ni makna lintasan hati yang Allah tegur pada hati dia, menyebabkan dia berubah ke arah yang jadi lebih baik. Tetapi perubahan itu tidak mampu kekal. Dia tak boleh tahan. Sebab dia hanya satu hentakan, sentapan sahaja. Tapi dia tak boleh nak maintain, tak boleh nak kekal. Nak boleh kekal, dia mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Tapi kalau orang tu tadi dia berubah, tetapi dia tak masukkan dengan ilmu pada diri dia, maka dia akan kembali kepada jalan lama balik. Kembali kepada benda tak elok balik. Sebab apa? Sebab dengan ilmu itulah baru terhasilnya ketaatan. Tadi baru bentuk perubahan. Itu baru berubah, belum taat. Tapi nak bagi ketaat, iaitu dengan jalan ilmu. Kerana
maka jadilah ilmu itu membuahkan taat. Kemudian lagi sekaliannya, dan mendindingkan daripada maksiat sekaliannya. Dengan ilmulah juga akan terdinding segala maksiat. Terdinding akan segala maksiat. Dapat mampu mencegah seseorang itu daripada melakukan perbuatan maksiat. Menghalang dia daripada melakukan maksiat sekalian. Tapi dengan syarat. Dengan syarat innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Jadi masa dia mengaji itu niat apa? Kalau dia mengaji itu niat untuk orang cakap apa, mendekatkan diri kepada Allah. Menyesal atas segala perbuatannya yang lampau, atas kejahilan dia dalam melakukan maksiat. Sekarang ni dia nak mengaji ni sebab apa ni? Sebab nak bawa perubahan pada diri. Aku tak nak jadi macam dulu dah. Aku nak belajar siapa diri aku ni sebagai hamba kepada Allah. Aku nak dekat dengan Allah. Aku nak taat pada perintah Allah. Barulah ilmu tadi menghasilkan taat dan mendindingkan maksiat. Baru berjaya. Tapi kalau niat dia belajar tadi, dia mengaji, masuk pondok ke pesantren ke universiti ke mana-mana lah, dia belajar agama. Tujuan dia belajar tadi sebab nak boleh kerja. Maka dia akan dapat kerja. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kerana dunia yang ingin digapainya. Ataupun seorang perempuan yang ingin dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia diniatkan. Jadi kalau perubahan yang dia buat itu kerana nak capai dunia, nak boleh kerja, belajar ni sebab apa? Nak boleh lah dengan kata jadi ustaz-ustaz ni, masyuk juga jadi guru sekolah apa sebagainya, boleh gaji, boleh gitu. Kalau itu tujuan dia belajar, dia dapat tu je lah. Memang dia dapat jawatan tu, dapat title guru ke, dapatlah gaji, dapatlah itu. Tapi dia tak dapat membawa diri dia semakin dekat kepada Allah. Tak dapat bawa diri semakin dekat pada Allah. Lepas tu kadang-kadang, minta maaf cakap, kadang-kadang setengah-setengah tu kita tengok, dia boleh jadi orang cakap apa, guru sekolah agama, dia boleh jadi ustaz mengajar sebagainya, tapi dia sendiri pun tak dekat pada Allah, jauh. Dia sendiri pun amalan dia masih lagi orang cakap apa, kurang. Sebab apa? Sebab boleh jadi masa dia niat mengaji dulu bukan untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi niat tadi untuk dapat apa yang dia cita-citakan. Dari segi habuan-habuan dunia tadi. Sebab tu kadang-kadang dia masih lagi terlibat dengan perkara-perkara maksiat. Maka macam mana nak buat? Kena tajdid dunia, kata Imam Ghazali. Sentiasa memperbaharui niat. Betulkan balik niat kita. Setiap kali kita bangun tidur pagi-pagi, betulkan balik niat kita setiap hari. Aku bangun pagi ni, niat aku ni sebagai apa? Aku sebagai hamba Allah. Tujuan aku diciptakan Allah atas muka bumi untuk melaksanakan ketaatan pada dia. Tanam macam tu. Setiap kali kita ingatkan diri kita. Macam tu. Barulah insya-Allah jalan kita tu sentiasa kembali kepada jalan yang betul. Dan mendindingkan daripada maksiat sekaliannya. Dengan penolong Allah Ta'ala, itu pun biiznillah, dengan pertolongan Allah. Sebab tu bila kita buat sesuatu dan kita nak merancang sesuatu, lapikkan dengan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebab tu kalau perasan tak, lafaz azan dengan lafaz iqamah, kan, bila Tok Bilal melaungkan azan sampai kepada kalimah hayya 'alas solah, apa yang kita jawab? Adakah kita jawab ulang yang sama, hayya 'alas solah juga? Tak. Tapi kalau lafaz yang lain kita akan ulang balik, betul tak? Allahu akbar, kita pun jawab Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Bilal sebut, kita pun sebut asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bila sampai kat Bilal kata hayya 'alas solah, kita jawab apa? Nah, kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang penuhnya.
Kalau taklil dah penuh pun, la haula wala quwata illa billah. Sebab apa jawab itu? Sebab hayya ala solah tu, marilah semayang tu, yang kita boleh semayang ni, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa maksud la haula wala quwata illa billah? La haula artinya tak ada daya. Tak ada daya apa? Tak ada daya untuk aku meninggalkan maksiat. Aku tak ada kemampuan nak tolak maksiat. Melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau Allah lah tak tolong aku, nescaya akulah ahli maksiat. Pegang macam tu. Kita ni, semua yang ada dalam surau ni, ahli maksiat belaka dah kita ni. Tapi terselamat kita daripada jadi ahli maksiat kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah tolong kita. Kalau Allah tak tolong, ahli maksiat belaka semua. Ahli zina, ahli arak, ahli semua ahli. Tapi sebab apa tak jadi kita gitu? Sebab pertolongan Allah. Barulah pergantungan hati itu kuat pada Allah. Tak nampak diri sendiri. Tak nampak kita yang hebat. Nampak Allah. Ni bantuan Allah. Sebab apa? Sebab Allah hijabkan kita pada kelazatan-kelazatan maksiat tadi. Maksiat-maksiat ni sedap. Tapi Allah tutup kelazatan itu sehingga kita kabur. Tak nampak benda tu sedap. Yang kita nampak sedap, taat ni. Ibadat ni. Jadi kita tak terliur dengan barang-barang yang orang lain terliur. Orang terliur dengan barang-barang maksiat, kita tak terliur. Ada orang suka tikam nombor ekor. Sampai jadi tahap ketagih. Kita tak. Sebab kita tak nampak benda tu. Sebagai contoh macam rokok lah. Rokok ni asap. Bau pun tak sedap. Bukan macam bau minyak wangi. Boleh tahan kira kalau bau minyak wangi. Bau busuk. Asap pula tu. Kalau nak sangat asap, duduk belakang exhaust kereta tu. Lori lagi sedap lagi. Kita ada asap, lepas tu tak sedap. Tapi kenapa ada orang suka tak? Isap juga. Ada orang ketagih tak? Sebab dia dah jadi, orang cakap apa, sebati. Dia jadi lazat benda tu. Kita jadi tak sedap. Sebab dengan pertolongan Allah. Allah buat kita rasa tak sedap, tak suka. Ada. Sebab perasaan-perasaan itu dikawal oleh Tuhan. Ni rasa. Rasa tu yang sangat penting. Rasa tu yang sangat penting. Nak rasa tang mana yang sedap, tang mana tak sedap. Tu dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata wa dan la tidak kuwata kuat. Kuat tu pula maksudnya tak ada kekuatan untuk kita melaksanakan taat. Kita ni hakikatnya asalnya lemah. Kita tak mampu nak sembahyang, tak mampu nak puasa, tak mampu nak buat ibadat. Melainkan kita buat ibadat ini dengan kekuatan yang Allah beri pada kita. Yang Allah tolong atas kita. Allah tolong kita buat ibadat. Kita boleh bangkit tahajud. Bukan sebab kita. Kan sebab kita set jam ke apa. Memang ramai je orang set jam. Tapi lajak juga. Asyik snooze sendiri. Kan? Asal bunyi dah, dia tekan pula. ada orang dia set alarm sampai 10. Sebab apa? Sebab yang pertama dia akan matikan. Kedua matikan, 9, yang 10 baru dia bangun. 10 bangun kau apa? Pukul 7. Boleh tahan pukul 7. Nasib baik kalau pukul 8 lagi naik. Kan? Tapi nak cerita tu, itulah makna kata, bukan sebab alam. Alam tu satu kaedah ajalah. Tapi bukan dia yang memberi bekas. Bukan dia yang boleh membantu kita pun sebenarnya. Dia hanya usaha ikhtiar sahaja yang kita mampu buat. Tetapi hakikat sebenar yang bangunkan kita untuk tahajud tadi siapa dia? Wah. Bukan sebab kita, bukan sebab kita set jam, bukan sebab kita tidur awal. Itu semua adalah satu bentuk kaedah. Kaedah ni kata ulama', kalau ikutkan kaedah ni dia umpama makhluk gini, umpama macam bayang-bayangnya. Nampak ada tapi pegang tak dapat. Hakikat dia tak ada pun. Lepas tu makhluk ni dia tak boleh memberi manfaat, tak boleh memberi mudarat. Dan tu kenapa kita buat juga tidur awal, set jam. Itu melambangkan kesungguhan yang kita nak. Tu. Kalau betul seseorang itu nak bangkit tahajud, dia tunjuk buktikan yang dia nak. Cara dia tunjuk bukti, dia tidur awal, dia set jam. Ada pula macam-macam petua orang buat tepuk bantal kata bangun pukul 3 nah. Tapi dia tak sebut 3 mana. 3 petang bangunnya. Ada. Dia macam-macam betul. Jadi usaha itu Allah lihat. Allah tengok, oh dia nak sungguh lah.
Dia nak sungguh tu Allah kasih kat dia, Allah bagi. Ni tak ada usaha. Suatu usaha tak boleh memberi bekas. Tetapi usaha itulah sebagai lambang kehambaan kita pada Allah. Yang menunjukkan kesungguhan kita nak kepada Allah tadi tu. Jadi Allah tengok dia ni bersungguh, Allah bagilah. Ni tunjuk pun tak nampak sungguh. Macam mana? Kan, macam kita mengajar kuliah agak lah. Saya kalau mengajar kuliah ni, memang saya terus terang, saya cakap saya pilih-pilih masjid, pilih-pilih surau. Maksud pilih tu bukan pasal sampul dia tebal ke nipis, tidak. Kan? Tapi pasal orang yang nak mengaji. Sekalipun kalau tempat tu cik je, biasa-biasa je, surau papan kayu je. Tapi orang yang hadir memang betul nak mengaji, kita raih. Tapi kalau masjid besar sekalipun, walau lawa sekalipun, walau dia bagi 1000 sekalipun. Nah, tetapi yang datang ada kat seorang 2, 3 orang. Dalam 3 orang datang, 2 main telefon. Seorang tidur. Nah, macam tu memang saya tak pergi dah. Terus saya cakap. Lah tu saya datang. Lepas tu bulan depan saya tak pergi dah. Kan? Sebab apa? Adabnya tak ada. Kesungguhan tak ada. Orang tak bersungguh. Kita nak keluar rumah tu nak jalan jauh. Berapa kali kau nak? Kan? Nak pergi kat tempat dia. Patut dia yang nak mengaji lah. Dia datang tempat kita. Dia yang nak berguru dengan kita. Patut dia lah yang datang minta ilmu kat kita. Bukan kita yang kena pergi tempat dia. Tapi kita dah tolong datang tempat dia, tiba-tiba dia buat begitu. Oh, memang tak sah lah. Kan? Orang kata, boy sombongnya. Dalam bab ilmu, ini ilmu Allah. Kita kena bersifat sombong. Sebab bukan saya punya ni, Allah yang punya. Bila Allah punya mahal, mana boleh kita buat lebih kurang? Dia ada disebut dalam kitab Hidayatul Salikin. Boleh cek tengok. Kan? Memegang kemuliaan Allah. Milik Allah. Kena ada dia punya, orang cakap apa? Ketinggian dia tu. Tak boleh main buat merendahkan martabat ilmu Allah. Tak boleh. Gitu. Itu kesungguhan. Apa-apa pun kita buat atas muka bumi ni, tunjukkan kesungguhan. Lebih-lebih lagi bukan pada makhluk, pada Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang dengan makhluk kita tunjuk sungguh. Oh, sungguh datang ofis, datang pejabat. Nak dawal datang. Kan? Bos belum sampai, dia sampai dah. Tak pernah merah panskat. Oh, bagusnya rekod. Baguslah, baiklah tu. Bos datang pula, bodek pula. Bos nak air apa? Kopi, TO, fresh orange. Oh, tanya habis. Milkshake. Kan? Habis dia tanya. Oh, nak bodek. Bos. Bersungguhnya kamu dalam bab dunia. Dah boleh berapa sangat kamu kalau bersungguh? Berapa sangat kalau kita bersungguh sangat? Berapa sangat kita boleh dapat? Kan? Ada tak manusia yang boleh bagi kita mahligai? Tak ada. Sehebat mana pun kita baik dengan dia, sungguh dengan dia, dia tak akan boleh bagi kita mahligai. Kadang-kadang dia sendiri pun tak ada mahligai. Tapi Allah itu maha kaya. Kan? Kita buat sikit aja. Allah sebut, Nabi sebut dalam hadisnya, kan? Dalam kitab La Tahkiran, siapa yang bersihkan rumah Allah daripada najis, hatta najis seperti taik cicak. Taik cicak halus kecil je, dia ambil, dibuang. Allah binakan mahligai di dalam syurga dia. Ambil mana gini? Benda kecil buat hasil lumayan. Tu belum. Tu Nabi nak cerita. Kenapa Nabi cerita taik cicak lah? Memberi khabar. Kalau taik cicak pun Allah bagi mahligai. Kalau vacuum. Kalau buang sawang. Kalau cat surau masjid. Kalau tolong mop. Tolong cuci tandas. Besar lagi. Lebih pada mahligai. Kan? Bau taik cicak mahligai. Tu nak cerita maksud. Sebab tu kalau kita belajar hadis Nabi, selalu Nabi akan buat contoh atau perumpamaan yang paling rendah. Nabi tak ambil paling tinggi, ambil paling rendah. Memberi faham, kalau rendah pun dah macam tu, yang tinggi tak payah sembang lah. Kan? Macam kita tengok ada satu company kilang syarikat besar. Kita tanya Pak Gad dia, awak gaji berapa? Pak Gad je pun duduk depan tu. Kata Pak Gad 80,000 gaji saya. Belum. Kalau Pak Gad 80,000, manager berapa juta? Macam tu. Jadi tak usah pandang yang tinggi, pandang rendah sudah. Yang rendah pun nampak hebat dah. Kalau tinggi lebih lagi lah. Macam tu. Gitu. Daripada maksiat sekalian dengan penolong Allah Ta'ala. Semua dengan izin Allah. Jadi la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tiada apa tu? Dibalakan. Dan tiada dibalakan dua ini yang diqasad. Dibala tu. Dibala lah.
Apa maksud dia? Salah ni. Sebenarnya, dan tiada di belakang. Dia ada apa nama ni, cetakan dia ni ni. Sebenarnya bukan nun tu. Ain. Nga. Tiada di belakang. Rumi pun dia ikut juga. Yang betulnya tiada di belakang. Sini dia tulis tiada di belakang. Dan tiada di belakang selain dua perkara ini, iaitu ilmu. Betul lah. Bukan dibalakan. Bala apa makna? Tiba makna bala kat sini. Lari makna kalau tiada dibalakan tu lari makna. Maksudnya, dan tiada di belakangkan dua ini. Dua ini mana? Iaitulah ilmu dan apa nama taat tadi ni. Iaitu ilmu dan amal. Tiada dibelakangkan daripada dua perkara dua perkara ini tu maksudnya ilmu dan amal. Yang diqasad tu maknanya yang diniatkan, yang dihajatkan, yang diharapkan bagi hamba di dalam ibadat akan Allah Ta'ala. Makna kata bila seseorang itu dipaham dengan ilmunya, dengan amalnya, maka dia ini tidak akan terkebelakang daripada hajatnya untuk menjadi hamba kepada Allah. Ya, ibadat akan Allah Ta'ala itu maksudnya mendekati akan Allah Ta'ala, menuju kepada Allah Ta'ala. Inilah jalan dia. Jadi kalau orang ada ilmu dan amal, dia tak akan ketinggalan ke belakang dalam bermunajat ataupun mendekati Allah, menuju kepada Allah. Tapi yang menyebabkan kita jadi lambat ke belakang, kita tinggal, tak boleh nak dekat dengan Allah Ta'ala ni, kita cari punca. Sebab apalah aku ni jauh dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Tanya dia. Tak payah tanya nak ni, dua ni saja kunci dia, iaitu ilmu dan amal. Jadi ilmu dan amal ini, kata ulama, seperti kedua belah kaki kita. Kedua belah kaki. Kalau seseorang itu tak ada kaki, tak menggunakan kakinya untuk berjalan, macam mana dia nak berjalan? Ilmu tak digerakkan, amal tak digerakkan, dia tak akan jalan. Dia duduk di situ takut lama. Nah, mengaji tidak, jahil. Amal pun tak buat. Dan macam mana nak jadi semakin baik? Tak jalan. Mengaji tidak. Beramal pun tidak. Semayang tidak. Belajar bab semayang pun tidak. Duk minum arak situ. Duk main judi situ. Duk jahat gitu. Lepas tu tanya, kenapa lah aku ni? Nah, macam ni juga hidup aku ni. Lepas tu hidup jadi serabut. Kita tak usah tanyalah. Allah sempitkan rezeki. Hidup bermasalah. Serabut kepala. Kenapa hidup aku malang macam ni? Tak payah tanya kenapa malang. Mau gerak tak gerak mendekatkan dirimu pada Allah Ta'ala. Nah. Jadi langkahnya iaitu dengan langkah ilmu dan amal. Gerakkan kedua-duanya. Sebab tu langkah kaki kita, boleh tak kita jalan dua-dua kaki serentak? Kanan dan kiri tu serentak. Itu jadi melompat. Apa jalannya tu kata, ni apa benda jalan gini ni. Jadi mana ada ilmu dan amal tu serentak? Tidak. Tapi jalan dia macam mana? Kanan, kiri. Kanan, kiri. Artinya apa? Ilmu, amal. Ilmu, amal. Gitu. Macam sekarang ni kita sedang mengaji ilmu. Habis mengaji lagi, amal pula. Beramal lah. Apa yang kita dah belajar, kita amal. Ikutlah nak semayang duha ke. Semayang duha tu ibadat, itulah amal. Kita pun beramal. Lepas tu kita dah belajar, jangan sakitkan hati orang dan sebagainya. Kita pun beramal. Jangan sakitkan hati orang lepas keluar pada surau dan sebagainya. Itu belajar. Itu mana beramal dengan apa ilmu kita belajar. Lepas tu lagi mana tahu ada kuliah pula lagi ke, kuliah dua, berilmu pula lagi sekali. Belajar lagi. Hidup kita ni, dua ni. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Jangan sebelah ilmu aja. Mengaji je. Amal tidak. Mengaji je. Mayang tidak. Aku tengok ni, hang rajin dengan kuliah subuh. Tapi subuh tak semayang. Dah aku memang mengaji. Mana ada orang tu, gila. Kan? Tapi yang ramai ni, dia amal banyak, ilmu tak ada. Ini lagi masalah. Ni pun masalah tak? Dia beramal, semayang, bagus je. Tapi ilmu tak ada. Akhirnya semayangnya tak betul. Ini surah mana saya tak ingat. Masjid. Dia baguslah dia nak baca selawat. Lepas habis semayang ni kan salam-salam.
Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dia baca wasallam. Salah. Bila salli bari bawah li, salam ni pun mesti wajib bari bawah lim. Allahumma salli, belakang dia mesti wasallim. Kalau solat tu dengan bari atas solat, maka barulah belakang ni wasallama. Kalau sol tu bari depan sallu, barulah belakang ni jadi wasallimu. Dia ikut. Sebab dia naat. Dia ataf. Dia bersama. Kan? Begitu. Tapi kalau tak mengaji, akhirnya dia ingat dia buat betul lah. Rupanya salah. Tu baru cerita selawat. Belum cerita sebab semayang lagi. Tu yang kadang-kadang semayang minta maaf cakap, tahiyat akhir pala sengit. Ambil mana pala sengit? Dalam kitab fiqh tak ada sebut pun. Kan? Tu hangguk kepala nak bagi salam. Assalam. Sampai campak kopiah ke depan. Ada. Ambil mana ni semua kadang-kadang benda yang ditiru-tiru semata-mata. Dia tengok orang buat, kita pun buat. Tapi dia tak ada knowledge dia. Dia tak ada pengetahuan, tak ada ilmunya tentang itu. Dia main buat aja. Kita ni jadi habis semua benda nak semata-mata ikut-ikut. Kalau nasib baik orang yang kita ikut tu orang yang betul, ulama tok guru, walaupun dia semata-mata ikut, nasib baik ikutnya betul. Tapi kalau dia ikut orang tu yang jahil, orang yang salah, zaman kita pula orang jahil lebih ramai daripada orang alim. Orang yang salah tu lebih ramai daripada orang yang betul. Kalau kita berpegang dengan hanya mengikut-ikut orang, tu yang jadi ramainya mengikut orang yang salah. Jadi akhirnya, apa dia buat jadi salah. Amal ibadat dia buat salah. Gitu. Main buat aja. Kan? Itu dia. Mana tadi? Dan tiada dibelakangkan dua ini yang diqasad bagi hamba di dalam ibadat. Maka hajat dia dua ni, ilmu dan beramal, untuk mendekatkan hubungannya sebagai kepada hambanya kepada Allah. Kerana ibadah itu bermakna kelakuan-kelakuan hamba. Dia nak memperhambakan dirinya kepada Allah. Itulah yang dipanggil ibadah. Kalau kita mengaji fiqh ni, ibadat ni kita faham semayang. Semayang, puasa tu kita panggil ibadah. Tapi dari segi ilmu tasawuf, makna ibadah itu ialah kelakuan-kelakuan hamba. Kita nak melakukan diri kita ni sebagai hamba kepada Allah. Maknanya bila hamba kepada Allah, ibadat itu bukan hanya pada solatnya saja, tapi juga di luar solat. Di luar solat juga adalah ibadat baginya. Sebab dia kekal sebagai dirinya hamba. Jadi kalau kita hanya faham ibadat itu hanya pada sudut solat, masa sembahyang dia nampak hamba sangat. Luar sembahyang, ego pula dia. Sombong pula dia. Tak jadi hamba pula dah. Tak hamba lah 24 jam. Cuma ulama' membahagikan ibadah itu pada dua tempat. Satu ibadah umum, satu lagi ibadah khusus namanya. Ibadah khususiyah, iaitu ibadah yang disyariatkan ke atas kita. Contohnya ibadah yang disyariatkan, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran dan sebagainya. Itu yang diperintah, disuruh akan kita buat. Adapun ibadah yang umumiyah, ibadah yang berbentuk umum, ialah apa saja perbuatan yang kita buat dalam hidup kita dengan tujuan sebagai hamba pada Allah. Aku makan bukan sebab nak melantak, nak kenyang, nak sedap. Tapi aku makan sebagai hamba kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah bagi ke aku. Dia letakkan diri dia sebagai hamba dalam apa juga keadaan. Dia buat apa pun kerana Allah. Maka apa saja dia buat jadi ibadat, dan bila jadi ibadat, jadi pahala. Makannya jadi pahala, minum jadi pahala, berjalan jadi pahala. Tu kata tok guru kami dekat kami masa duduk mengaji pondok tu. Dia kata hampa beruntung orang mengaji pondok, dia kata. Sebab apa saja hampa buat akan jadi pahala, jadi ibadat. Mandi jadi ibadat. Basuh baju jadi ibadat. Sebab apa? Sebab tujuan niat datang ke sini tu, datang pondok tu, sebab nak menuntut ilmu agama. Nak mengaji, nak mendekatkan diri pada Allah. Jadi apa saja dia buat di pondok, tujuan semualah kerana nak mendekatkan diri pada Allah. Tu keberuntungan. Ada? Tu. Sama juga macam kita datang pagi ni, datang tujuan kita datang ni sebab apa ni? Sebab nak menuntut, nak mengaji untuk mengenal Allah, belajar ilmu Allah. Tu yang kita nak tuntut, bukan nasi lemak yang dituntut.
Bapa datang ni sebab dengar kata pagi ni ada makan. Dia kata, bukan pasal makan sampingan. Sebab itulah saya nak betulkan keadaan masyarakat. Lepas ni jangan lagi kita kata, Ustaz buat tahlil ringkas, Ustaz baca doa ringkas. Jangan lagi akhirat itu diringkas-ringkaskan. Akhirat buat tamam. Wiridnya penuh, zikirnya penuh, tahlilnya penuh, doanya penuh. Jangan diringkas-ringkaskan. Yang diringkaskan itu barang dunia, bukan akhirat. Kalau akhirat semua nak ringkas-ringkaskan, kalau Allah bagi syurga ringkas boleh. Orang kata syurga yang 2 inci ni je. Ringkas-ringkas dah. Macam, nak. Kita nak syurga biar penuh, biar luas, biar macam-macam ada. Kan? Ni tiba-tiba bahagian akhirat, ringkas dah Ustaz, macam doa ringkas dah. Tak panjang-panjang kan? Apa pula? Tiba bahagian makan, makan tak ringkas. Makan dengan kambing tergoleknya. Kan? Ayam punya lah apa macam-macam. Dahsyat makan. Kan? Sampai dah sendawa dah, tambah lagi. Nak makan. 4 pinggan dia makan. Patut terbalik. Kan? Tahlil penuh, makan tu ringkas. Mana ringkas? Biskut gula dia, cicah TO. Cicah tu ya TO. Datuk Imam dengan Tok Bilal dari pagi tak makan lagi. Tahlil maghrib, malam. Lihat tak? Tok Bilal, Tok Imam semangat tahlil. La ilaha illallah. Tinggi suara. Tiba tuan rumah hidang TO dengan biskut Jacob. Biskut kering. Kata Tok Bilal, yang ni permulaan je kot dah. Dia kata. Ni mukadimah kot. Kata tuan rumah, dah ni memang ni. Ni je kita buat. Kita tak buat mi goreng apa tak buat. Kata Tok Imam, jangan buat gurau gini. Kami dari pagi nak makan ni. Jadi niatnya datang kerana nak la ilaha illallah ke, nak mi goreng. Kan? Tu. Kena betulkan balik. Jadi kadang tulis kat banner ni tu, majlis tahlil. Bersama jamuan makan. Nampak? Tiba-tiba tahlilnya ringkas, makannya yang penuh. Patut kalau makan penuh, tahlil ringkas. Jangan tulislah majlis tahlil. Tulis majlis makan bersama tahlil yang ringkas. Jadi tahlil jadi sampingan, makan jadi majlis keutamaan. Nah, kalau nak jadikan tahlil itu majlis yang utama, tahlil itulah yang penuh. Kemudian makanan makan tadi itu yang sampingan, ringkas. Macam kita buat kuliah ni lah. Kuliah ni yang sebenarnya pengajiannya makan ringkas je, makan sampingan je. Ada. Ini dah makan jadi keutamaan, kuliah jadi sampingan. Ustaz, kuliah pendek-pendek dah sebab kita ada nak buat makan. Saya pantang tu lah, kadang setengah majlis surau dia macam tu. Ustaz, kuliah bunyi isyak berhenti Berapa pula saya tanya? Dah lah kita nak buat majlis sikit pas ni. Saya sakit hati kadang kalau tahu macam ni baik saya tak datang, tak apa. Sebab bila orang meletakkan majlis dunia lebih utama daripada majlis akhirat. Makan apa semua tu majlis dunia. Kan? Majlis akhirat ni mengaji ni, ilmu agama ni letak penting dulu. Majlis ilmu ni letak penting. Kadang kita pelik tak? Mana? Kadang itulah, minta maaf kan saya terus terang saya cakap kan. Kita nak berpolitik lah, nak berkempen lah. Tapi sampai membantutkan majlis ilmu tu kenapa? Kuliah agama kita hold sebab kita nak kempen. Kempen pi lah. Ini majlis ilmu. Mana lebih utama? Ilmu dengan amal. Ilmu dengan kempen politik mana lebih utama? Itulah. Jangan sampai kita jadi ahli PAS, perjuangan Islam, tapi kita tak faham perjuangan yang kita bawa. Kan? Perjuangan ini ilmu Islam tu yang nak dibawa. Bukan parti. Islam nak bawa. Bukan hijau putih. Bukan bulan. Yang nak dibawanya ni agama Islam. Itu kita boleh bersama. Siapa-siapa, mana-mana parti sekalipun, kalau dia nak Islam, kita boleh bersama. Sebab bawaan kita itu Islam. Bukan mediumnya. Jadi sampai hari ini jadi dia tersalah. Dia lebih taksub pada sesuatu benda, parti dan sebagainya, sehingga dia lupa hala tuju matlamat sebenar. Isi dalamnya tu. Isi dalamnya Islam. Apa guna kalau kamu takbir kuat sekalipun, tapi lafaz Allahu Akbar pun kamu tak faham lagi. Apa makna Allahu Akbar? Kita tak nak jadi macam tu. Kan? Batu biar. Majlis ilmu jalan lah macam biasa. Tak ada sangkut paut lah. Kan? Nak buat apa? Buat kerja lah. Kan? Apa yang kena dengan majlis ilmu?
Kan tak? Kalau tak nak bersungguh, tak nak bersungguh ngaji, tak apa, saya tak pergi pun tak apa. Kan? Kita nak cari tempat orang yang betul-betul memang dia nak mengaji. Nak mengaji tak apa. Tak nak mengaji tak sah. Kan? Kita pun bukan orang cakap apa terkinja-kinja nak kepada orang. Kan? Lepas tu ada satu masjid tu, pengusi dia marah sebab saya datang masjid dia. Pengusi marah saya datang masjid dia mengajar kuliah. Kan? Sebab yang panggil tu orang kampung. Orang kampung kata, ustaz datang masjid kami baca kitab. Tak apalah, kita pergi. Sampaikan dia orang tak keluar duit masjid. Orang kampung kutip duit sikit-sikit nak bagi duit kat ustaz. Nak masjid tak nak keluarkan peruntukan. Sebab masjid kira macam tak nak iktiraf masjid ilmu tu. Lepas tu dia telefon saya, ustaz kenapa ustaz datang masjid saya? Pengusi telefon. Saya kata sebab orang kampung nak mengaji saya. Orang kampung jemput saya. Itu masjid saya. Saya tak jemput ustaz. Kenapa ustaz datang juga? Okey, saya kata kalau macam tu tak apa, lepas ni saya tak datang. Saya nak sangat pun. Saya tak kisah. Kan? Bukan kita nak terginja-ginja, nak ke dia, nak duit dia. Mujawab depan Allah Ta'ala so. Kan? Tu je. Gitu. Lepas tu kita kena faham. Dalam bab masalah ini, yang paling utama ilmu dan amal. Tetapi antara ilmu dan amal itu ilmu yang paling utama. Sebab tu disebut ilmu dulu, baru disebut amal. Kerana apa? Kerana amal itu perlu disahkan oleh ilmu. Kerana orang yang tanpa ilmu, maka amalnya tidak sah. Dia jahil, ngaji tidak. Akhirnya apa dia buat tak betul. Maka lazim olehmu telah memberi petunjuk di dalam ibadat akan Allah Ta'ala. Maka lazim olehmu telah memberi petunjuk akan dikau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila dia tunjukkan kesungguhan dia nakkan ilmu dan amal itu, maka barulah terbuka akan petunjuk daripada Allah. Allah akan tunjukkan dia satu-satu. Memang betul. Siapa yang nak, sebab tu istilahnya kata ulama, siapa yang berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada dia. Maknanya kalau kita nak, Allah lebih-lebih lagi akan bukakan lorong untuk kita. Tapi dengan syarat. Allah sebut dalam Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallazina jahadu fina. Siapa yang jahadu? Jahadu ni apa maksudnya? Jihad. Maknanya bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan aku, barulah Allah akan bukakan lorong tu, jalan tu. Maksud buka lorong, Allah permudahkan urusan kita dalam nak mendekati Allah. Kita bersungguh-sungguh nak dekat dengan Allah, Allah tunjukkan ada pondok, pengajian percuma, belajar agama gitu gini. Kita pun nampak, oh ni aku cari selama ni, dia pun pergi. Ada Allah mudahkan dia. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan kesungguhan dia. Maka lazim olehmu telah memberi petunjuk akan dikau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan tunjukkan pada dia, hai orang yang berjalan. Dia panggil kita, hai. Kan? Wahai, hai tu wahai lah, bukan hai tata tu. Wahai orang yang berjalan. Orang berjalan ni, istilah bahasa Arab ni panggil salik. Berjalan apa? Berjalan kepada Allah. Akan jalan akhirat. Dia kata, wahai orang yang berjalan akan jalan akhirat, pertama-tama tiap-tiap sesuatu bermula Allah Ta'ala itu yang memerintah, memberi taufik dengan kurnianya. Tadi mula-mula Allah berikan petunjuk. Kemudian, kita yang nak berjalan ni, nak mengharapkan keredaan Allah, tunjukkan kesungguhan kita pada Allah, maka Allah akan memberikan perintahnya dalam bentuk taufik. Macam tadilah, dia tunjukkan kesungguhan dia nak bangkit tahajud, Allah yang akan perintahkan pada mata dia untuk buka pukul 3 pagi, 4 pagi untuk bangun. Allah akan perintahkan badan dia untuk boleh bangun berdiri, pergi menunaikan solat tahajud. Sebab apa? Sebab semua ni dalam genggaman Allah, dalam kawalan Allah. Iaitulah yang dimaksudkan Allah memberikan taufik dengan kurnianya. Maksud taufik itu takyid, kekuatan, mampu melakukan perintah petunjuk yang Allah tunjuk. Kita ada dua, satu namanya hidayah, satu lagi namanya taufik. Hidayah tu baru petunjuk sahaja. Allah tunjuk je, benda ni baik,
benda ni elok, benda ni macam syurga. Semua orang tahu syurga tu hebat, tapi berapa ramai sangat yang bersungguh-sungguh nak ke syurga? Semua tahu tahajud tu pahala besar, tapi berapa ramai sangat yang sungguh-sungguh untuk bangkit tahajud? Jadi kalau kira tahu, ramai orang tahu. Hidayah ni boleh kata ramai orang dapat hidayah. Tapi yang jadi kelemahan pada kita ni, iaitu taufik tadi tu. Yakni takyid kekuatan untuk melaksanakan apa yang dihidayahkan. Kita tahu dah benda tu baik, tapi nak buat tu, kadang-kadang kita tak ada kekuatan tu. Maka kekuatan itulah kita kena minta pada Allah. Dengan cara memintanya itu, dengan tunjukkan dulu kesungguhan kita. Macam mana tunjuk kesungguhan? Buatlah. Itulah yang kita katakan usaha dan ikhtiar tadi tu. Set jam, kan, tidur awal, pasang niat, ya Allah, aku nak bangkit tahajud, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Maka nanti Allah akan permudahkan. Kadang-kadang mula-mula memang susah, tapi kadang-kadang Allah test, Allah nak tengok. Kadang-kadang sesuatu tu 10 kali buat, 10 gagal, kali ke-11 baru berjaya. Kadang-kadang ada setengah orang 50 kali buat, 50 gagal, 51 baru berjaya. Jadi Allah letakkan takat bila berjaya tu, itu hak Allah. Allah saja nak test tengok. Kamu istiqamah atau tidak istiqamah. Kamu putus asa, putus harap pada aku atau tidak. Bagi mereka yang benar-benar mengenal Allah, dia tak akan pernah putus harap kepada Allah. Sebab Sebab dia tahu Allah. Kan? Macam seorang anak, saya, anak saya yang lelaki tu, Muhammad Omar tu, sekarang baru masuk pasti. Jadi kita pergi hantar dia ngaji pasti, pukul 12.30 baru nak ambil. Kadang-kadang kita sibuk ni, ada urusan sekolah, lambat ambil ni. Kat 12.45 baru nak datang ambil. Tinggal dia seorang duduk situ. Jadi, dia ni, budak ni tadi ni, walaupun lambat, tapi dia tetap berharap dia akan diambil oleh mak ayah dia. Sebab dia kenal siapa mak ayah dia. Takkan mak ayah aku nak tinggalkan aku kat sini. Jadi dia tetap menanti tunggu. Gitu. Begitulah seorang hamba yang benar-benar mengenal Tuhan dia. Takkan Allah nak biarkan aku. Takkan Allah nak sesatkan aku. Takkan Allah nak tinggalkan aku. Walaupun kadang-kadang dia buat, tak dapat lagi. Buat, tak dapat lagi. Buat, tak dapat lagi. Tapi dia tetap meletakkan harapan tinggi pada Tuhan sebab dia kenal Tuhan dia. Dia pun terus buat. Itulah namanya istiqamah. Lepas tu kadang-kadang Allah sengaja melambatkan kemenangan bagi kita. Allah melambatkan kejayaan buat kita. Lepas tu jangan putus asa. Sekali kita buat nak bangkit tahajud, gagal. Set jam, gagal. Aduh, kenapa gagal? Kita pun fikir balik. Doa aku tak cukup kuat lagi kot. Minta lagi, minta. Minta pada Allah. Sebab tu, kata ulama, kekalkan doamu. Maksud kekal doa ni, selalulah gunakan doa yang sama. Kerana Allah lebih suka benda yang sama secara berterusan. Nah, daripada kita berubah-ubah. Itu kalau dan sehingga kan kata ulama, berkat nak mengaji ni duduk di tempat yang biasa kita duduk. Itu memang, kita saya tengok kedudukan tu memang, kalau Imam Fidah pun situ juga. Kan? Imam Hamid pun situ juga. Kan? Sebab kadang-kadang kalau dah kena tempat dia tu, situlah tempat Allah nak turun rahmat. Keberkatan tu, situ. Ambil tempat dia pula nanti. Tak dapat. Kan? Ada macam tu. Tak? Sebab apa? Sebab Allah suka benda, walaupun dia simple, tapi dia buat secara sama tiap-tiap hari. Secara istiqamah. Sebab yang mahalnya tu istiqamah. Mana susah nak buat benda yang sama. Betul tak? Benda. Kita boleh tak? Tiap-tiap waktu sembahyang kita main awal. Tiap-tiap waktu. Payah. Ada sekali-sekali kadang-kadang kita terlewat. Kadang-kadang ada hal. Nak kekal tu bukan satu benda yang senang. Tapi kalau mampu buat, silakan buat. Maka kamu akan berjaya. Sebab dia punya kunci dia ibarat batu yang sangat keras. Dititiskan air, walaupun air tu lembut. Kita kata logiknya air mana boleh melubangkan batu. Tapi walaupun air tu lembut, dititis di tempat yang sama tiap-tiap hari, lama-lama batu akan berlekuk juga. Begitu juga usaha kita ni. Walaupun usaha kita ni nampak macam tak kuat sangat, tapi teruskan buat, teruskan buat, teruskan buat. Belajar macam tu juga, tak faham, teruskan belajar, belajar. Lama-lama Allah akan buka. Jangan putus asa kepada Allah. Nak meniaga ke apa? Niaga, teruskan. Jangan menipu, jangan buat yang bukan, jangan percaya tahlul, jangan tanam sup bunjuk depan kedai lah apalah.
Dia kata ni bagi pelaris lah apa. Tak. Buat macam biasa je. Orang tanya ustaz, macam mana nak bagi laris ustaz kedai? Yang pertama murah. Mesti orang datangnya. Yang kedua layanan cepat. Ini kadang kita duduk dekat 15 minit tak datang, dia ambil order. Jadi orang pun meluat kata, aku datang dari tadi, dia tak layan aja. Itu je pelarisnya, bukan gantung suk bunjuk ke apa ke. Kan? Kadang dia tampak ayat 1000 dinar. Kita tanya buat apa tampal ayat 1000 dinar ni? Inilah jadi apa nama, tambah rezeki dalam untung. Nak tambah rezeki bukan tampal, tapi baca. Sebelum buka kedai baca, buat jadi amalan. Barulah laris. Ini tampal. Tampal saja tapi tak baca, buat apa? Tentu baik tampal atas dahi tu kan? Kan? Bukan tampal. Macam orang buka kereta, baguslah. Dia buka kereta stiker la ilaha illallah. Stiker bismillahirrahmanirrahim. Stiker doa lah apa semua. Bukan hanya tampal stiker tapi baca. Setiap kali masuk baca. Itu baru fungsi yang sebenar. Ataupun kadang setengah orang dia gantung tasbih dekat mirror tengah tu. Gantung tasbih. Itu bagus warak ni. Warak apa gantung saja. Tak pernah usik tasbih tu. Tujuan gantung tasbih ni nak zikir. Ni dia buat macam tangkal pula. Dia kata kalau buang tasbih ni tak accident. Mana? Lagi tercampak dengan putus-putus tali tasbih lagi. Ada. Nak bukan macam tu. Fungsi dia untuk diamalkan. Bukan untuk digantung ke sebagainya. Itu. Jadi ilmu dan amal. Maka tunjukkan kesungguhan, maka Allah akan berikan taufik. Sekali Allah dah bagi taufik, dia jadi kuat dah. Pas ni tak ada dah payah-payah. Dulu nak bangkit tahajud, Allah termenung kejap duduk atas katil. Kan? Buka dah pilih air, dia tengok pilih tengok dia. Dah kali pilih kata cepat ambil uduk Nampak? Jadi lemah lagi waktu tu. Tapi kalau dia terus istiqamah, lama-lama dia dah senang sendiri. Bangun, sudah terus buat. Sebab tu dia ada dua makam. Satu namanya makam ahlul ibadah. Makam mujahadah. Ahlul ibadah pun dia, mujahadah pun dia. Nama yang sama. Yang kedua, makam ahlul inayah. Ahlul inayah. Makam mujahadah tadi ni, ahlul ibadah ni, dia terpaksa bermujahadah untuk melaksanakan ibadat. Dia kena paksa-paksa diri dia. Malam-malam pun tak kira aku kena gerak. Kena paksa. Kena tekan hawa nafsu. Jangan lemah. Jangan lembik-lembik. Jangan duk layan nafsu dak. Kena hentak dia. Kita bangun. Kita ngantuk-ngantuk lagi ni. Cakap dalam hati, kalau aku biarlah lagi lambat lagi. Aku terlepas lagi sembahyang subuh ni. Bangunkan terus. Kena lawan. Nak kena mujahadah sungguh-sungguh. Kan? Baru. Tapi duduk di situ makam tu. Sampai satu tahap Allah kesian dengan dia. Allah tengok sungguh-sungguhnya dia ni. Walaupun aku buat dia jalan susah-susah, tapi tetap di istiqamah. Maka sampai masa Allah akan campakkan pada hatinya ahlul inayah. Dia sudah berubah makam, jadi makam ahlul inayah. Dia buat ibadat sudah tidak payah. Dia buat ibadat dah jadi senang, mudah, kan, simple. Lepas tu, macam tahu tak? Tok guru alim ulama antaranya Habib Umar bin Hafiz. Kan? Habib Umar dikatakan tidurnya kadang-kadang dalam sehari hanya 1 jam atau 2 jam. Selebihnya telaah kitab dengan ibadat sembahyang. Kita fikir, kalau sejam 2 jam tidur, letih badan tak larat ngantuk lemah badan dia steady, kuat. Sebab taufik tadi, Allah dah bagi kekuatan kat dia. Dia dah sampai kepada makam ahlul inayah. Dia tak lemah dah, dia kuat. Allah bagi dia kekuatan. Tapi makam kita ni, tu yang lemah kan? Lemah lembik. Kan? Pak nasi lemak lagi segar lah. Tu kita. Tapi tak apa, teruskan. Istiqamah, jangan putus asa. Teruskan mujahadah lagi, buat lagi. Sampailah sendiri tanpa kita sedar, Allah sudah mengubah makam kita tanpa kita perasan. Tahu-tahu kita dah makin kuat dalam ibadat, makin steady dalam melaksanakan ibadat, dan semakin sayang kepada ibadat. Sampai ada orang dia suka mengaji, dia langkau kampung dia, tak apa. Dia cari mana tempat ada pengajian kuliah, dia pergi. Dia dah sonok sangat dengan kelazatan ilmu tadi tu. Dia sanggup, kan? Dia pergi cari sana, pergi cari sini. Baguslah tu. Maknanya dia dah masuk kepada kelazatan. Tapi kalau lazat tu tak ada, surau depan rumah tak pergi. Kalau lazat tu tak ada. Kan tak? Jadi yang pentingnya, macam mana nak sampai tahap tu?
kesimpulan pengajian kita pagi subuh ni, tunjukkan kesungguhanmu kepada Tuhan. Tunjukkan kamu sanggup berkorban apa saja demi nak mendapatkan apa kurniaan dari Tuhan. Nak dapat sesuatu daripada Allah, tunjukkan. Bodeklah Allah sungguh-sungguh. Sebab tu, puji-puji Allah. Lepas tu kalau baca suratul Fatihah, cuba tengok. Bila tang mana doa pada Fatihah? Doanya pada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tu baru doa. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tu baru permintaan. Tapi ayat 1 sampai 5 semuanya puji melambung-lambung pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Puji Allah Pemurah, puji Allah Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ulang lagi sekali. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah, Engkaulah Pemurah, Engkaulah Penyayang. Maliki Yaumiddin. Engkaulah Raja pada hari agama nanti, ya Allah. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kemudian tunjuk pula kesetiaan kita. Ya Allah, hanya pada Engkau kami sembah. Kami tak sembah lain. Hanya pada Engkau kami minta tolong. Kami tak minta tolong pada yang lain. Kami tak bergantung harap pada yang lain melainkan Engkau. Habis dah puji, habis dah tunjuk taat setia. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Baru minta. Tu kaedah kan? Dunia pun macam tu kat orang. Kan? Bodek dulu. Datuk, handsome Datuk ni. Puji dulu, puji. Saya lah, kan? Penyokong setia Datuk. Kali Datuk tanya, awak nak apa saya? Nak bumbung? Kata. Kan? Baru minta penentukan. Ini tu minta payah kawan tu nak bagi. Puji dulu. Tapi tu tara manusia. Manusia ni tak ada apa manfaat sangat. Ini Allah Ta'ala. Bila kita dapat kasih sayang Allah, lebih daripada seisi langit dan seisi bumi, Allah akan boleh bagi kat kita. Tu. Jadi inilah. Jadi kesimpulan pengajian kita pada pagi subuh ini, iaitu tunjukkan kesungguhanmu dalam mendapatkan ilmu dan amal. Macam mana sungguh tu? Buktikan. Kamu betul-betul nak berilmu, kamu mengaji, kamu nak beramal, kamu rancangkan amal-amal kamu tu. Buatlah apa-apa yang patut, yang menunjukkan kamu bersungguh-sungguh nak kepada dia. Sehinggalah akhirnya Allah kurniakan kepada kamu taufik, yakni takyid, kekuatan dalam melaksanakan apa yang kamu nak buat tadi. Gitu. Dan kita akan sambung lepas ni. Dan mudah-mudahan bahawa engkau berkata senya telah datang khabar daripada Nabi. Berhenti dekat kurungan tu. Dan mudah-mudahan. Wow, sebelum tu untuk makluman, saya dan tim saya ada buat perkhidmatan badal haji. Kalau ada siapa yang ada berlaku kematian pada ahli keluarga dia ataupun sahabat handai, adik-beradik, saudara mara, tak kira lah siapa-siapa pun, kalau masa hidup dia tu tak pernah melaksanakan lagi haji, maka wajib atas dia melaksanakan badal haji. Wajib melaksanakan badal haji untuk dia. Cuma kadang-kadang orang kita ni dia salah faham. Dia kumpul duit adik-beradik, duit anak-anak untuk buat badal haji untuk ayah, arwah ayah dia. Tak perlu. Ambil duit si mati. Sebab itu bila berlaku kematian, apa benda nak kena buat? Jangan usik lagi harta si mati. Jangan terus difaraidkan. Belum lagi. Selesaikan hutang dulu. Hutang pecah dua. Satu hutang dengan Allah, satu hutang dengan makhluk. Yang pertama, hutang dengan Allah kena selesai dulu. Hutang dengan Allah ni ada 3. Yang pertama, fidyah puasa. Dia ada tak tinggal puasa? Wajib bayar puasa fidyah dia. Yang ada fidyah ni puasa saja. Fidyah solat tidak ada. Tidak ada fidyah solat. Jadi yang nak kena bayar fidyah puasa. Selesai. Kalau fidyah puasa dah selesai, apa pula yang kedua? Hutang yang kedua ialah badal haji tadi tu. Haji dia tu dia belum buat. Bila haji dia belum buat, jadi hutang. Termasuk umrah. Kerana umrah dan haji, kadang-kadang orang kita salah faham. Dia ingat haji wajib, umrah sunat. Tidak. Haji pun wajib, umrah pun wajib. Dalilnya dalil Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah.
Dua-dua kata ulama situ ada situ waw ataf. Maknanya haji dan umrah. Allah kata wajib dua-dua. Tapi sekurang-kurang wajib tadi satu. Sekali haji dan sekali umrah. Jadi kalau dia belum pernah mengerjakan haji dan umrah masa hidup, mati-mati kena buat dua-dua. Badal haji pun kena buat, badal umrah pun kena buat. Tapi kebiasaannya orang buat haji akan buat umrah sekali. Gitu. Jadi ini hutang dia. Yang ketiga hutang dia iaitu hutang nazar. Cek balik dia pernah bernazar tak masa hidup. Kalau dia pernah bernazar, waris keluarga wajib kena tunaikan nazar tersebut. Dah selesai hutang dengan Allah, baru hutang sesama makhluk. Tanya pula ada siapa berhutang dengan ayah saya gini. Semua tu ambil daripada duit si mati. Selesaikan tu dulu. Habis dah segala hutang, barulah harta si mati difaraidkan. Baru bagi-bagi. Ini cepat-cepat nak faraid terus. Kan? Lain kali badal haji ayah tak buat lagi. Badal haji mak tak buat lagi. Kan? Lain kali barulah nak cari duit adik-beradik. Patutnya awal lagi dah disettlekan. Sebab hukumnya tu wajib. Bila wajib tak buat berdosa. Kan? Dan dia termasuk dalam rukun Islam. Rukun Islam tu 5 bukan 4. Jangan tinggalkan yang kelima tu, yakni menunaikan haji tu jangan tinggal. Jadi kita ada buat perkhidmatan ni untuk membantu siapa-siapa yang nak menyelesaikan rukun Islamnya yang kelima itu. Kita akan bagi dia sijil pengesahan daripada kerajaan Arab Saudi. Kemudian kita akan wakafkan Al-Quran di Masjidil Haram atas nama arwah tadi. Kemudian kita bagi kurma ajwah, Madinah dan juga air zam-zam. Dengan pakejnya, kadar upah yang kita berikan kepada yang tukang buat tadi tu, dengan kadar pakejnya kita ambil 3,500. Nah 3,500 kita mengupahkan dia dengan kos pengurusan dan sebagainya lah. Penginapan dia apa semua. Memanglah agak mahal sebab barang semua pun dah naik. Hotel-hotel di Mekah apa ni semua pun dah naik dah. Lagi-lagi musim haji lagilah naik. Kan? Jadi ini kita yang apa lagi yang kita boleh buat atas arwah-arwah kesayangan kita bila dia pergi meninggalkan kita. Ini kewajipan kita. Dan pasangan, ada orang tanya, suami meninggal, isteri boleh ke tolong buatkan badal haji? Boleh, siapa-siapa pun boleh buatkan badal haji, tak kira, tak semesti isteri ke anak ke, tak kira, jiran sebelah pun boleh tolong buat kalau dia nak buat lah. Tak ada masalah kan, siapa-siapa. Cuma syarat nak buat badal haji, orang yang buat mesti dah buat haji. Sebab tu bila kita belum buat haji, kita tak boleh buat. Jadi kita upahkan orang buat. Tu kita bayar kat dia tu. Sebab tu sebenarnya kadang-kadang orang salah faham juga. Ibadah haji umrah ni tidak berbayar. Mana ada duit? Aduh lah, nak masuk masjid kena bayar. Kalau macam tu kiamat dekat sangat dah tu. Kan? Mana ada kena bayar? Semuanya percuma. Nak semayang cuma apa semua. Habis yang bayar tu, package umrah sampai 10,000, badal haji 3,500. Bayar tu bukan bayar buat ibadat. Bayar upah. Kalau badal haji bayar upah lah. Kalau umrah yang sampai 10,000 tu bayar hotel, kapal terbang itu. Jadi kalau mampu pergi sendiri, pergilah sendiri. Dia jalan kaki dari sini ke Mekah. Free je. Tapi larat tak larat lah. Itu je. Kan? Ataupun badal tadi lah. Kalau dia mampu buat sendiri, buatlah sendiri. Free je. Kan? Tapi sebab kita tak boleh nak buat, kita upah orang. Bila upah orang, kenalah bagi upah yang setimpal atas kerja yang dia tolong buat untuk kita. Sebab nak buat haji ni bukan kerja berlenggang-lenggang gitu. Kerja penat, nak pergi mabit di Mina, Muzdalifah lah apa, nak lontar jamrah, kan? Makan hari 3-4 hari, nak siapkan semua benda tu. Jadi penat. Kan? Nak sa'i pun penat tau. Saya sa'i pun penat tau. Sebab sekarang saya tak tahan simen dia tu. Simen dia tu, dia tiap-tiap hari basuh dengan bahan kimia. Jadi dia jadi tajam. Kita tak boleh pakai slipper tak. Kita pakai kaki ayam tu, pijak tu, sakit kaki. Sa'i pula patah balik tu 7 kali kan. Oh, sakit. Kan? Tapi tu jadi bagilah upah yang setimpal pada mereka yang telah membantu kita. Inilah kadar dia. Jadi kalau ada, bolehlah sampaikan pada siapa-siapa, kawan-kawan, sahabat andai dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak umumkan 20 hingga 26 hari bulan 2 ni, 20 hingga 26, Isnin sampai Ahad. Isnin sampai Ahad, saya akan mengadakan pengajian daurah kitab di pondok kita, Pondok An-Nur tu. Pengajian daurah kitab, iaitu kitab Kifayatul Muhtaj. Cerita Isra' Mi'raj yang Ustaz apa ngajar sini?
Ustaz Sufi. Kan? Tapi Ustaz Sufi baca sebulan sekali. Yang ni kita khatam terus. Straight terus daripada hari Isnin tu baca sampai hari Ahadnya insya-Allah khatam satu kitab. Dengan kadar baca laju lah. Dan kelahnya daripada pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Kita berhenti rehat, makan, semayang macam itu je. Lepas tu sambung lagi. Kalau ada siapa berminat, bolehlah sertai. Kalau nak berkampung terus di pondok kami sediakan penginapan. Dan tidak ada sebarang bayaran, percuma semua. Cuma bayar duit beli kitab aja. Itu pun berapa ringgit sangat beli kat Burhan. Kan? Tapi pengajian semua percuma. Kan? Kalau siapa betul-betul lah, seminggu tu saja. Kan? Apalah salahnya ambil cuti sekejap kerja ke, seminggu untuk nak belajar kenal agama ni. Nak kenal sirah Nabi. Macam mana cerita sebenar Isra' Mi'raj? Kalau kita hanya dengar ceramah Isra' Mi'raj, tak pernah habis. Sebab ceramah mana boleh nak cerita semua sekali dalam masa 1 jam. Macam mana Nabi pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, jumpa apa, jumpa ni. Panjang cerita dia. Daripada Nabi mula kat Mekah, pergi Masjid Al-Aqsa, lepas tu naik ke langit, lepas tu apa cakap dengan Allah apa semua tu, turun balik ke Mekah. Semua tu ada cerita. Semua tu lengkap dalam kitab Kifayatul Muhtaj tu. Nanti kalau ada siapa-siapa berminat, bolehlah sertai kami, kita istilahkan memondok bersama kami insya-Allah. Kan? Jadi apa nama ni, kalau ada kelapangan, marilah sama-sama kita belajar untuk memahami akan ilmu-ilmu agama Allah. Ini juga sebagai satu usaha yang kita nampak betapa kasihnya kita pada Rasulullah, dan kita nak tahu cerita tentang Rasulullah. Lagi-lagi cerita peristiwa yang agung, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan tarikh tu adalah tarikh selepas 27 Rejab. Kita ambil tarikh selepas. Saya nak buat betul-betul 27 Rejab, tapi kena ada jemputan di Kuala Lumpur pula. Tersilap susun jadual masa tu. Jadi kita buat selepas dia pun tak apa dah. Betul, kita buat selama seminggu. Jadi kalau ada berminat, bolehlah. Dan kalau ada siapa-siapa yang dia tak dapat nak hadir, tapi dia nak ada juga bahagian pahala, dia tak boleh hantar diri dia hantar duit dia. Hantar duit pun tak apa lah. Ni pergilah dah tak, duit pun tak. Tak boleh hantar orangnya, hantar duitnya. Kan? Hantar duit macam mana? Bagi sumbangan. Atau kita boleh buatlah makan-makan sikit untuk peserta yang hadir tu, pelajar yang hadir nak mengaji tu, kita boleh buat makan-makan sikit. Moga-moga kita yang sumbang pun boleh pahala insya-Allah. Kan? Jadi itulah yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Dan nanti hari dia kena jatuh hari Jumaat. Kuliah saya kat sini juga tu nanti tu. Jumaat keempat ke apa. Jadi saya beritahu saya siap, saya tak datang sini. Sebab saya nak fokus daurah tu. Sebab sepanjang daurah tu saya stop semua kuliah saya. Saya stop semua kuliah saya hanya duduk di pondok saja. Sebab saya nak habiskan kitab tu daripada pagi sampai ke malam selama seminggu tu. Jadi itu. Jadi kalau ni siapa nak boleh datang, datanglah insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.